Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qa'il. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan kita meninggalkan segala kegahan dan larangannya. Semoga dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya dan keimanan yang teguh akan menjadikan kita hamba yang percaya dan berbahagia di dunia dan juga di akhirat. Pada hari yang mulia ini, khatib akan membicarakan satu khutbah yang bertajuk Ajaran Sempurna Anak-anak Terpelihara. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benteng yang menghalang diri daripada melakukan dosa, di samping menjadi faktor pendorong untuk umat Islam melakukan kebaikan. Inilah sebabnya kita disarankan supaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya agar terpelihara daripada azab neraka pada hari akhirat kelak. Tuntutan ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang dibaca di awal khutbah tadi. Qu anfusakum wa ahlikum nar wa qudha an-nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluargamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nyata di sini menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk gerakkan soal pendidikan rohani dan jasmani yang sempurna kepada ahli keluarga dalam usaha menjauhkan diri sendiri dan keluarga daripada api neraka. Apabila kita melaksanakan tanggungjawab mendidik dengan baik, berarti kita menjaga diri sendiri dan anak-anak kita daripada api neraka. Mudah-mudahan kita semua cenderung ke arah itu dan mampu menerjemahkannya dalam diri sendiri, keluarga, organisasi yang kita pimpin agar selamat di dunia dan di akhirat. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, ilmu dan pendidikan yang sempurna berperanan penting dalam memelihara serta membentuk fitrah insani sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bertujuan memudahkan manusia mengendalikan urusan hidup secara terus bagi mengimarah dan memakmurkan dunia sebagai persinggahan yang indah sebelum kita beralih ke alam akhirat. Kenyataan ini sejajar dengan kepentingan dan keistimewaan ilmu yang dinyatakan oleh para alim ulama. Sesiapa yang inginkan kebahagiaan dunia, maka perlulah berilmu. Sesiapa yang inginkan akhirat, maka perlulah ia berilmu. Dan sesiapa yang inginkan kedua-duanya, dunia dan akhirat, maka perlulah ia berilmu. Berdasarkan kepada kalam ulama ini, dapat disimpulkan bahawa umat Islam hendaklah menuntut ilmu dan menjauhkan kejahilan.
Manakala ilmu yang dituntut itu pula perlu dikuasai, diamal dan diimplikasikan dengan bijaksana supaya ia memberi sumbangan serta manfaat terhadap segala amal dan usaha yang dilakukan demi mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, dari perspektif Islam, pendidikan merupakan satu proses mengajar, mengasuh dan melatih rohani serta jasmani dengan berteraskan nilai baik dan terpuji yang bersumberkan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ia bersesuaian dengan kejadian manusia yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terdiri daripada elemen rohani dan jasmani. Ini berarti proses pendidikan seorang anak membabitkan beberapa peringkat yang bermula daripada kandungan dalam rahim sehinggalah ia lahir dan menjadi dewasa. Justru bagi memastikan kesempurnaan dalam pendidikan anak, ibu bapa perlu membentuk suasana yang harmoni dan mencirikan keislaman dalam kehidupan berumah tangga. Ini kerana dunia pertama bagi seorang kanak-kanak adalah rumah ibu bapanya sendiri. Sekiranya setiap pasangan suami isteri menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan, maka mudahlah bagi mereka menyemai dan menyuburkan ruh Islam kepada anak-anak mereka. Jika pasangan gagal menerapkan nilai-nilai Islam dan mengekalkan kerukunan rumah tangga, maka sudah pasti sukar bagi mereka untuk mengasuh anak-anak mengikut acuan dan budaya hidup Islam. Hakikatnya pendidikan awal bermula daripada rumah lagi. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya setiap bayi yang dilahirkan adalah suci fitrahnya. Ibu bapanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahawa anak-anak ibarat kain putih yang boleh dicorak atau dilukis dengan warna dan keinginan. Namun ibu bapa lah yang berperanan untuk bertanggungjawab sepenuhnya mencorak hidup mereka dengan warna-warna yang tertarik ataupun sebaliknya. Hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, ajarkanlah anak-anak kamu solat ketika mereka berusia 7 tahun. Pukullah mereka sebagai pendidikan sekiranya mereka melalaikan solat apabila mereka berusia 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka laki-laki dan perempuan. Ada riwayat Abu Dawud. Kedua-dua pendidikan seperti Nabi SAW ini memberi mesej yang jelas bahawa proses pendidikan anak-anak bermula daripada rumah lagi, di mana ibu bapa lah yang berperanan penting mencorakkan hidup mereka selaras dengan cara hidup Islam. Jika acuh tak acuh, kaum ibu bapa dalam soal ini boleh membantu ke proses pembentukan keluarga sakinah, sekaligus merencanakan pembangunan generasi Rabbani. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian. Walaupun para guru telah dipikulkan amanah untuk mendidik anak bangsa di sekolah-sekolah, namun tugas formal ini mungkin terhad dan terbatas pada waktu dan premis sekolah sahaja. Ini berarti kejayaan sepenuhnya proses pendidikan anak atau murid menjadi warga yang berilmu, berakhlak, beramal soleh dan tahu berbakti kepada agama, bangsa dan negara memerlukan sokongan dan kerjasama daripada seluruh anggota masyarakat, terutama sekali ibu bapa, para dai, pihak berkuasa dan lain-lain lagi. Sokongan dan kerjasama dalam menjayakan satu tugas yang mulia dan terpuji ini sangat dianjurkan oleh agama kita, sebagaimana disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya dalam surah Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa dan pencerobohan,
dan bertakwalah kamu kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha berat azab siksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Sehubungan itu saudara-saudara sekalian, hakikat kita semua adalah pendidik, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Ini kerana perbuatan mengajar maupun menyuruh perkara-perkara yang makruf dan bermanfaat, termasuklah proses pendidikan. Malah pembudayaan sifat ini akan mengupayakan pembentukan masyarakat penyayang, harmoni dan progresif. Itulah antara ciri-ciri unggul yang melatari sebuah negara yang mempunyai status baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yakni negara yang baik dan beroleh keampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, bagi mengakhiri khutbah kita, marilah sama-sama kita mengambil pengajaran daripada khutbah yang dibacakan tadi. Pertama, anak-anak adalah amanah Allah yang perlu dididik dengan sebaik-baiknya sejak mereka kecil, supaya apabila besar kelak mereka menjadi warga yang berilmu, berakhlak mulia, beramal soleh, dan sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul dan kepada kedua ibu bapanya. Yang kedua, ibu bapa hendaklah menerapkan pendidikan agama terhadap anak-anak dan seluruh ahli keluarga, merangkumi aspek akidah, syariah dan akhlak. Yang ketiga, semoga keberkatan ilmu yang disampaikan, keberkatan serta yang dibelajarkan dan kasih sayang serta masa yang dicurahkan untuk mendampingi anak-anak menjadi sumber kekuatan untuk kita sama-sama mencapai sebuah negara bangsa yang berjaya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Wahai anak kesayanganku, jadikanlah sembahyang dan suruhlah berbuat kebajikan, serta laranglah daripada berbuat yang mungkar, dan bersabarlah atas segala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah daripada perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Surah Luqman ayat 17. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه